Selamat petang, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan Malaysia hari ini, rayuan UMNO batalkan saman SRC ditolak. Berita sepenuhnya. Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan UMNO untuk membatalkan saman yang difailkan terhadap parti politik itu oleh SRC International Sdn Bhd dan dua anak syarikatnya untuk menuntut RM16 juta yang didakwa dipindahkan secara salah kepada UMNO. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Had Haria Said Ismail, Datuk Abu Bakar Jais dan Datuk Seri Mariana Yahya mendapati tiada merit dalam rayuan UMNO. Ini bukanlah suatu kes yang jelas, suatu serta sesuatu sesuai untuk diputuskan melalui permohonan pembatalan, kata Hakim Had Haria yang mengetuai panel itu. Beliau mengatakan bahawa terdapat beberapa isu yang telah ditimbulkan di dalam pleading yang difailkan, termasuk isu pelanggaran tanggungjawab fidusiari, pelanggaran amanah, penyalahgunaan duit amanah dan tindakan fraud terhadap duit amanah yang hanya boleh diputuskan melalui perbicaraan penuh di mahkamah. Kesemua responden SRC Internasional, Gandingan Menteri Sdn Bhd dan Jendela Pinggiran Sdn Bhd memohon hak mereka untuk didengar. Katanya, sambil menambah jika terdapat sebarang kesalahan yang dilakukan pasti ada cara untuk membetulkannya semula. Hakim Had Haria mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 November tahun lepas yang menolak permohonan UMNO untuk membatalkan saman itu. Panel itu juga membatalkan rayuan UMNO terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan SRC Internasional dan anak syarikatnya untuk meminda nama defendant dalam writ saman, akad dan penyataan tuntutan mereka selepas peguam yang mewakili UMNO Sahrul Fazli Kamarul Zaman memberitahu mahkamah mengenai penarikan balik rayuan berhubung keputusan itu. Panel hakim itu mendengar rayuan tersebut melalui dalam talian. Dalam writ samannya, SRC Internasional, Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran mendakwa parti politik itu mengetahui bahawa wang tersebut adalah milik SRC Internasional dan UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana berkenan. Syarikat itu pada mulanya memfailkan saman itu dengan menamakan UMNO yang disaman melalui presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan selaku defendant. Mahkamah Tinggi bagaimanapun membenarkan permohonan syarikat itu untuk meminda nama defendant dalam writ saman dan penyataan tuntutan menggantikan Ahmad Zahid dan Ahmad Maslan dengan Setiausaha Kerja UMNO Datuk Muhammad Sumali Redwan. Pada 10 Mei 2021, Kementerian Kewangan mengesahkan bahawa 1MDB dan anak syarikatnya SRC International Sdn Bhd telah memfailkan 22 saman bagi mendapatkan semula aset bernilai lebih RM 96.6 bilion termasuk RM 300 juta daripada pelbagai pihak tempatan. Kementerian itu menyebut writ saman terbabit difailkan pada 7 Mei 2021 iaitu 6 oleh 1MDB dan 16 oleh SRC. Peguam Nur Safinaz Vani Abdullah mewakili SRC Internasional, Gandingan Menteri dan Jendela Pinggiran. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam Tekan butang sejahtera. subscribe. Terima kasih kerana bersama Jumpa dengan lagi. saya di Bye-bye. Nazilin Unity Channel. Petang ini aku nak ulas tentang peguam diraja UK yang dikatakan tidak mempunyai kelayakan untuk mewakili Najib di dalam kes SRC Internasional, rayuan Najib untuk membatalkan sabitan kesalahan
12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit. Pertama sekali, aku nak cerita kepada kamu semua tentang kronologi sedikit keputusan daripada kes Najib ini. Di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Najib telah didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi yaitu Muhammad Nazlan dengan mensabitkan Najib bersalah terhadap kes SRC Internasional yang membabitkan pecah amanah 42 juta dana SRC Internasional. Dengan itu, Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Selepas itu, Najib pula memohon supaya kes tersebut dibawa ke Mahkamah Rayuan untuk dirayu pula. Dalam rayuan Najib tersebut, didapati 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan sebulat suara. Maksud sebulat suara adalah tidak ada satu orang pun daripada 3 hakim tersebut membantah maupun inquiry, membuat keputusan bantahan untuk menolak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Bermaksud 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan tersebut telah sependapat sebulat suara mengatakan bahawa tiada keraguan Najib bersalah dan telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta. Mereka berpendapat bahawa tidak ada kesalahan atau tidak ada perkara yang tidak munasabah dalam hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi. Dan di Mahkamah Rayuan ini jugalah hakim-hakim telah memberikan satu kata putus yang memalukan negara. Mereka mengatakan bahwa Najib telah memalukan negara dengan kes SRC Internasional ini sehingga telah tular di seluruh dunia. Dan yang terkini yang kita tahu bahwa Jeffrey seorang daripada pesalah di Amerika Serikat telah dijatuhkan hukuman juga penjara sekurang-kurangnya 12 tahun karena telah bersubahat di dalam kes penyelewengan dana dan juga 1MDB. Selepas itu Najib tak berpuas hati. Dalam kronologi itu, Najib menyatakan bahawa Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi telah mempunyai kepentingan dan mereka ingin memasukkan bukti baru dalam rayuan di Mahkamah Rayuan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rayuan telah menolak untuk mengambil semula memberikan rayuan kepada bukti baru tersebut. Dan terkini Najib telah membawa pasukannya membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan pula. Nah, disinilah Najib telah bersepakat dengan tim pembelaannya diketuai oleh Peguam Kanan Muhammad Safi Abdullah untuk terbang pula ke London. Terbang ke London untuk mendapatkan bantuan daripada Peguam Diraja UK yang menurut carian dan menurut penyelidikan saya secara pribadi, peguam-peguam UK ini adalah peguam yang kononnya mempunyai keistimewaan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, undang-undang kompleks. Dan menurut carian saya juga penyelidikan saya, peguam-peguam UK ini adalah peguam-peguam yang amat berintegriti di bawah naungan direct to the Queen Elizabeth. Maksudnya mereka ini dapat gelaran QC ataupun peguam diraja UK ini daripada anugerah daripada Queen Elizabeth, dan mereka amat berintegriti. Namun ada salah seorang daripada mereka telah menerima pelawaan Najib untuk membuat permohonan dapat mewakili Najib di Mahkamah Persekutuan dalam rayuan Najib pada bulan Ogos ini. 10 hari pada bulan Ogos ini, hakim mahkamah di Mahkamah Persekutuan akan mendengar sekali lagi rayuan terakhir Najib untuk mengenepikan penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Namun hari ini, petang ini kita digemparkan apabila kali pertama saya melihat
pihak pendakwa raya tampil menolak permohonan Najib dan pasukan pembelaannya untuk mendapatkan ataupun memfailkan supaya peguam diraja UK itu diterima dalam mewakili Najib. Mereka menolak untuk menerima peguam diraja tersebut. Dan menurut peguam ataupun pasukan pembelaan ini, pendakwaan ini, mereka mengatakan bahwa peguam diraja UK itu sebenarnya tidak berkelayakan, tidak layak untuk mewakili Najib karena tidak tahu berbahasa Melayu. Ini aku setuju. Bagaimana mau mendengar case yang dimulakan dalam bahasa Melayu? Dari awal, dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Persekutuan, mereka menggunakan bahasa Melayu. Sehingga semua catatannya ditulis dalam bahasa Melayu. Semua dalam bahasa Melayu. Perbicaraannya dalam bahasa Melayu. Dan saya tahu boleh dibuat dalam bentuk terjemahan. Tetapi kamu harus ingat, jangan dibuat-buat lupa. Dari awal sehinggalah selesai di Mahkamah Rayuan, semua case ini dibicarakan dalam bahasa Malaysia. Bermaksud fakta-faktanya masih dalam bahasa Malaysia. Apabila diubah ke dalam bahasa Inggris, saya yakin ianya boleh berubah maksud. Walau macam mana sekalipun hebatnya bahasa Melayu itu, kalau diubah kepada bahasa Inggris, pasti ada kecelaruan berlaku. Dan mungkin ini akan menjadi ruang di mana putar belit berlaku. Dan selain itu, pihak pendakwaan juga mengatakan bahwa tidakkah ada di Malaysia ini 21.000 peguam dan peguam cara juga mempunyai peguam-peguam kanan seperti peguam Najib Razak, yaitu Muhammad Syafiee Abdullah. Tidakkah mereka ini tidak layak? Mereka mempunyai kelayakan, mereka mempunyai keistimewaan, mereka mempunyai kehandalan. Kenapa Najib ambil Syafiee Abdullah dari awal rayuan, dari Mahkamah Tinggi rayuan, sehingga di persekutuan barulah Najib seakan-akan menolak memecat pula Syafiee Abdullah dengan mengambil peguam diraja UK. Adakah mereka lebih percaya peguam itu lebih handal daripada 21.000 peguam yang ada di Malaysia? Ya, saya tahu ini cara untuk menyelamatkan diri, cari yang terbaik. Tetapi tahukah Anda bahwa belum tentu, menurut peguam pendakwa raya, belum tentu peguam di UK itu tahu undang-undang di Malaysia. Apalagi case yang sudah kalah di Mahkamah Rayuan sebulat suara nih. Dan secara pribadi saya rasa perkara ini seperti satu penghinaan kepada 21.000 peguam yang ada di Malaysia. Adakah mereka tidak layak? Dan juga, maukah kita campur tangan daripada peguam-peguam luar negara? Jangan jadikan ini duluan kepada semua perkara yang akan datang. Jadi saya sangat sependapat. Saya bersetuju dengan peguam pendakwa raya mengatakan bahwa peguam Najib yang daripada peguam UK itu tidak berkelayakan karena tidak dapat menguasai bahasa Melayu. Malaysia. Selain daripada itu, tidak adakah yang hebat daripada kalangan 21.000 peguam yang ada di Malaysia, termasuk Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Najib sebelum ini. Adakah beliau mengakui secara terang-terangan beliau tidak sehebat peguam UK itu? Dia menjatuhkan reputasinya sendiri. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.